Warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit bersama Mr. Syak kembali lagi pada pagi ini setelah sekian lama tidak bersiaran. Okey, masalah teknikal, Okey, hari ini 30 hari bulan Ogos 2020 dan satu hari sebelum merdeka, dan topik yang saya nak bawa pada hari ini ialah berkaitan dengan cabaran pedagang petani-petani muda. Cabaran petani-petani muda. Okey, sedia maklum ya, sekarang ni ramai yang kita tengok petani muda nak masuk dalam industri pertanian ni kan. Dan ada kategori-kategori lah. Yang pertama, kalau kita lihat petani muda itu mewarisi daripada keluarga dia, kita rasa cabaran dia banyak menyelesaikan masalah lah. Sebab dah mewarisi kan, contohnya dah ada tanah, dah ada tapak, dah ada pasaran dan sebagainya. Dan tahniah kepada mereka-mereka yang telah pun join, dah masuk ke bidang pertanian ini dan menjadi petani muda sebagai pelapis kepada petani-petani yang yang telah pun lanjut usia dan sebagainya. Dan kesan daripada itu kita lihat ya, apabila pada waktu ini ramai petani muda yang background mereka memang zero berkaitan dengan pertanian, orang muda yang zero berkaitan dengan pertanian, tetapi minati pertanian, dan mereka ni dengan segala macamnya dengan cepat mencari maklumat, mencari networking dan sebagainya. Dan akhirnya mereka telah pun menjurus kepada minat mereka untuk bertani. Dan cabaran yang paling besar pada waktu ini, jawapannya ialah tanah. Kan? Memang selama saya ialah berkejaya bersama dengan tuan peladang, kita rasa cabaran tanah ni memang sangat-sangat besar bagi petani muda yang bukan mewarisi daripada keluarga mereka sebelumnya ya, tetapi yang nak mula dan memang zero dan terpaksa mencari tapak untuk bermula, dan mereka pun merujuk kepada jabatan dan sebagainya, mencari peluang tanah jabatan, tanah daripada tuan peladang pun mereka ada cari. Tapi kita pun, bagi tuan peladang pun, kita pun tiada bank tanah, dan kebanyakan tanah-tanah yang berada sekarang ni memang telah pun mempunyai pemilikan, dan ada pemilikan yang tanah yang diusahakan, ada tanah yang tidak diusahakan. Dan untuk masa ini banyak tak nampak jalan lah. Bagi saya tak nampak jalan yang bersistematik untuk menyelesaikan isu tanah. Tetapi pada masa yang sama, mereka ini cuba untuk menggunakan kaedah yang baiklah, seperti membuat sewaan, berunding dengan saudara mara, sahabat anda yang berada di kawasan mereka, di kampung dan sebagainya, untuk memulakan bidang pertanian. Semalam saya 2 hari lepas saya ada satu posting daripada Encik Hafizuddin Adnan daripada Facebook. Cuba tengok Encik Hafizuddin Adnan yang Perdana Sini. Dia menceritakan bagaimana dia bermula, iaitu dengan berbincang dan memohon tanah daripada bapa saudaranya, tak silap saya seluas hampir 1 ekar, untuk memulakan pertanian cili fertigasi di Terengganu. Dan alhamdulillah, Hafizuddin ini bagi saya sukses dari segi perniagaan cilinya. Untuk maklumatnya, musim ini dia telah pun mendapat hampir ke 8 kilo. Cuba tengok Facebook beliau. Nanti kalau saya ada link, saya akan linkkan. Maknanya dengan adanya minat, dengan adanya ilmu yang dia telah pun jejak dan dia pelajari, akhirnya dapat tanah. Alhamdulillah, dia berjaya. Bagaimanakah pula mereka yang ada minat, telah pun mempelajari ilmunya, telah pun bernetworking, tetapi masih belum ada tanah? Manakah solusi yang kita ada? Dan kalau kita lihat beberapa program kerajaan yang pernah diwawarkan sebelum ni ialah pembangunan tanah terbiar dan sebagainya. Saya rasa sambutannya agak tidak memberangsangkan, kerana bagi saya ramai pemilik-pemilik tanah yang pada masa ini mereka lebih gemar membiarkan tanah-tanah mereka semak samun berbanding memberi peluang untuk petani-petani muda ini menggunakan pakai tanah mereka. Tapi kalau minta sewa, ada harga yang ditawarkan tu, subhanallah kan, subhanallah. Harganya bukanlah harga yang boleh dibincangkan dalam bidang pertanian. Macam nak beri sewa dekat dekat industri. Walaupun buat masa ni tanah tersebut menjadi sarang-sarang kepada musuh-musuh tanaman yang di sekitar. Ini tak tahu, perception lah bagi saya. Maknanya cabaran yang paling besar bagi petani muda, balik pada tajuk asal, ialah tanah. Dan
saya tak nampak, masih belum nampak. Saya harap ada satu solusi yang baik dibuat oleh pihak kerajaan untuk membantu petani-petani muda ini mendapatkan tanah. Macam kita lihat ada program TKPM, ada program oleh kerajaan negeri sebagainya. TKPM dah kebanyakannya dah penuh, dah pun mempunyai peserta, dan kerajaan negeri pun sekarang ni saya tengok kurang menggunakan tanah-tanah tol ni. Akhirnya solusi akhirnya, kalau dah petani muda ni terlebih berani, ini yang berlaku pencerobohan tanah kerajaan ni. Dan sebab apa, dua minggu ni memang kecoh lah kan, dengan pencerobohan tanah kerajaan. Dan bagi saya itu bukan solusi yang baik. Dan akhirnya bidang pertanian tu tak ke mana lah. Okey, bersama saya juga ada macam hari ni nak promosi serai. Hari ni serai. Serai ni kita banyak yang dihasilkan di Beranang. Dan saya tengok Beranang ni bagus untuk membuat satu kawasan pengeluaran serai yang sangat besar di Malaysia. Saya rasa ribuan ekar dia telah pun ditanam serai di Malaysia. Dan menggunakan ikatan yang satu ikat ni, satu bandel ni ada 150 batang dengan ada 50 ikat, 50 getah macam ni, dengan harga jualan di pasaran antara, kalau dah sampai di pasar antara RM12, RM13 lah. Tapi kalau di ladang harganya ada yang RM8, RM7, RM6, pandai-pandai lah. Ada masa tinggi, ada masa rendah. Dan maknanya tahniah kepada orang Beranang sebab ada tanah, dapatlah mereka tanam serai. Dan ramai petani muda tanam serai di Beranang. Dan bagi saya sangat bagus. Orang Beranang ni saya tengok kurang tanah di kampung Beranang ni, sesapan kelubi lah apa tu, memang saya masuk, memang kurang tanah kosong, tanah terbiar, sebab adanya program tanaman serai yang baik dan ada perkongsian yang baik antara orang lama dan juga petani-petani barulah. Dan juga kesannya pasaran pun sangat baik di Beranang. Okey, 5 minit bersama Mr. Syab, dan topik dia adalah tanah dan cabaran kepada petani muda. Dan kita harap kerajaan memandang isu ini ada solusi yang bersistematik. Bagi saya, kalau sistematik ni ialah ada win-win situation. Kerajaan kena encourage win-win situation antara pemilik yang tidak mengusahakan tanah dan mereka petani baru yang mengusahakan tanah, dengan ada satu satu perkongsian. Bagi saya, kita tak nak nanti ada yang kes pakai tanah orang kampung, sedara pun tak sedara pun pakai 2 tahun dah ambil balik, sedangkan 2 tahun itu adalah belum balik modal bagi suatu pertanian. Maknanya kita harap sistem ada satu kaedah perkongsian yang sistematik yang di-encourage oleh kerajaan lah, bagi meningkatkan lagi penyertaan petani muda ke dalam bidang pertanian. 5 minit bersama Mr. Syab. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.